Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Izaliana binti Saari bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Bermula hari ini sehingga 6 November 2022, kami bawakan kepada anda laporan harian Sukan Parasukma ke-20 MSN 2022. Sukan Parasukma ke-20 MSN 2022 kini bersedia 100% untuk dilangsungkan bermula 1 hingga 6 November 2022 di sekitar Lembah Kelang. Sukan dui tahunan itu bakal mempertandingkan 10 jenis sukan melibatkan 294 acara. Selepas kali terakhir diadakan pada 2018 di Perak, Sukan Parasukma kini kembali dan akan dibuka secara rasminya pada 1 November 2022. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Sapawi Ismail berharap atlet-atlet yang bertanding dapat mempamer semangat juang yang tinggi sepanjang tamasya berlangsung. Tambah beliau, Parasukma ini juga menjadi platform terbaik untuk mengembangkan bakat masing-masing untuk diserap ke dalam program MSN. Jadi kita berharap bahawa dalam keadaan suasana yang masih lagi tidak menentu dan sebagainya ini, kita dapat menyediakan satu platform untuk atlet-atlet para negeri yang telah pun menyediakan diri mereka sejak lama dahulu, dan insya-Allah kita harap mereka akan dapat mempamerkan kehebatan mereka dalam acara masing-masing di Parasukma kali ini. Datuk Ahmad Sapawi berkata demikian selepas majlis selamat datang dan menaikkan bendera kontijen Parasukma di Dewan Bankwet Kasa 4 MSN. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu 15 kontijen pertandingan sebelum disempurnakan pengurusi jawatankuasa pengelola Parasukma ke-20 MSN 2022, Datuk Jana Sentiran Muniayan. Dalam pada itu, mesyuarat pendaftaran delegasi atau DRM melibatkan 15 kontijen bertanding telah diadakan pada 28 dan 29 Oktober 2022. DRM yang diadakan buat julung kali itu bertujuan memberikan panduan kepada kontijen negeri untuk mengesahkan pendaftaran, penginapan, pengangkutan serta urusan akreditasi atlet dan pegawai terlibat. Untuk proses pendaftaran ni dia ada dua, iaitu long list dan short list. Okey, long list ni kita dah tutup pada 30 Julai yang lalu. So selepas long list, atlet-atlet tu kontijen perlu buat short list yang mana kita tutup pada 30 September yang lalu. So dalam tempoh 30 September sehingga pada hari ini, so pada hari inilah kontijen perlu mengesahkan jikalau ada lagi perubahan daripada senarai nama yang dia dah shortlist tu. So kalau kata atlet tu cedera, so dia akan ganti, atlet tu kena berada di dalam long list. Tetapi kalau kata atlet tu yang dia nak ganti tu tidak berada di dalam long list, jadi benda itulah kita tidak akan benarkan. Kontijen Sarawak optimis kekal gelaran juara bertahan edisi ke-20 yang akan membuka tirai pada 1 November 2022. Kontijen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula sasar 25 pingat emas memperbaiki pengurutan pingat edisi terdahulu. Timbalan Ketua Kontijen Sarawak Lamat Nyalau menjelaskan biarpun berdepan dengan pandemik COVID-19, namun keadaan itu tidak menjejaskan persiapan pasukan Bumi Kenyalang untuk memberikan aksi terbaik untuk edisi kali ini. Namun, beliau tidak mempertikai kemampuan atlet negeri lain yang turut membuat persiapan rapi selepas 4 tahun tamasya Parasukma tidak dapat diadakan. Kita juga seperti negeri-negeri lain. Beberapa tahun yang lepas kita menghadapi sedikit kesukaran kena PKP, tetapi kena kita percaya dengan latihan yang telah diadakan, dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh atlet-atlet para negeri Sarawak, kita percaya bahawa kita akan dapat mengekalkan sekali lagi kejuaraan untuk kali yang ke-14. Tambah beliau, Sarawak meletakkan sasaran untuk meraih 64 pingat emas menerusi 10 jenis sukan yang disertai. Kita percaya bahawa setiap acara sukan yang kita sertai akan membuahkan hasil dari segi persediaan dan dari segi pencapaian atlet-atlet para kita yang telah kita saksikan sebelum ini. Kita rasa sebab dari segi Sarawak ni, kita percaya bahawa acara angkat berat
akan memberikan kita lebih emas. Kerana kita ada idola Paralimpian kita iaitu saudara Boni Manau. Sementara itu, kontingen wilayah persekutuan meletakkan sasaran 25 pingat emas dan menamatkan saingan di tempat kelima keseluruhan. Sebelum ini pada Tamasya Parasukma di Perak, kita di tangga yang ke-6. Jadi untuk Tamasya kali ini, MSN punya penganjuran, kita anggarkan dalam top 5 untuk keseluruhan dan pingat emas dalam 25 pingat emas. InsyaAllah. Berita tadi mengakhiri laporan harian Sukan Parasukma ke-20 MSN untuk edisi 31 Oktober 2022. Sebelum berpisah, saksikan rangkuman yang kami sediakan. Kepada yang berkelapangan, dijemput hadir ke majlis upacara perasmian pembukaan Tamasya Sukan Parasukma ke-20 MSN 2022 di Azata Arena Bukit Jalil pada 1 November jam 2.30 petang. Anda juga berkesempatan untuk sama-sama menyaksikan siaran langsung upacara perasmian pembukaan di saluran 801 Astro Arena. Untuk liputan terkini Tamasya Sukan Parasukma, anda boleh saksikan di saluran YouTube Majlis Sukan Negara. Sehingga kita bertemu lagi esok. Mesyuarat Chef Dimission Bilangan 1 Tamasya Sukan Parasukma ke-20 MSN 2022 telah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan yang berbahagia Datuk Jana Santiran Muniayan merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengelola Tamasya Sukan Malaysia dan Parasukma ke-20 bertempat di Hotel Espira Kirara. Pada mesyuarat tersebut, yang berbahagia Datuk KSU mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran Chef Dimission dan wakil-wakil kontingen yang hadir ke mesyuarat kali pertama pada Isnin di samping perbincangan dua hala untuk memperkemas info berkaitan kontingen serta pertandingan bagi interaksi tuntas bersama pihak Jawatankuasa Pengelola. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan yang berusaha Puan Ramona Razali merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang berbahagia Datuk Ahmad Syafawi Ismail merangkap Setiausaha Jawatankuasa Pengelola Sukan Parasukma ke-20 MSN 2022. Sesi penilaian klasifikasi atlet para yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2022 bertempat di 13 lokasi untuk 10 jenis sukan yang dipertandingkan untuk Tamasya kali ini. Bagi sukan para, proses klasifikasi merupakan rutin tetap sebelum berlangsungnya sesuatu tamasya bagi tujuan penetapan status kelas sukan yang merangkumi diagnosis dan ujian penglihatan, tahap IQ, jenis kecacatan serta pemerhatian dalam pertandingan. Sebelum menghadiri sesi klasifikasi, kontingen perlu memenuhi syarat-syarat dengan menyertakan dokumen yang mengandungi maklumat yang menyokong status kelas sukan setiap atlet bagi melayakkan mereka menyertai acara yang dipertandingkan dalam Tamasya Sukan Parasukma ke-20. Berdasarkan maklumat terkini, seramai 1,153 orang atlet para dijangka membawa cabaran pada Tamasya edisi ini.